Assalamualaikum, salam sejahtera. Untuk video kali ini kita akan lihat pula pola perubahan bagi ABK semester yang ketiga. Bahagian yang pertama, kita akan lihat dahulu nota ringkas bagi pola perubahan. Seperti biasa, kita akan mulakan dahulu dengan kata kunci. Kata kunci bagi pola perubahan ialah perkembangan, pergerakan, perubahan, aliran, pola perubahan dan juga kata kunci yang keenam ini ada special sikit. Dia mesti ada 2 tahun dan ke atas. Kalau ada setahun sahaja, dia akan jadi pola perbandingan. Data itu kita akan baca secara melintang sahaja. Okey, ingat melintang sahaja. Bagi skema jawapan, awak lihat di sini melibatkan 2 tahun sahaja bermaksud akan ada satu perubahan. Iaitu contoh 2010-2011 bermaksud perubahan di antara 2011 dan 2010 bermaksud satu sahaja perubahan. Bila ada satu sahaja perubahan, skema jawapannya hanya ada 3, iaitu kita akan lihat kepada jumlah keseluruhan. Sekiranya jadual itu ada jumlah secara melintang. Kalau tak ada, cikgu. Kalau tak ada bermaksud, awak kena ambil skema jawapan meningkat menurun. Sekiranya soalan itu memiliki 3 tahun dan ke atas, dia ada 4 pilihan jawapan iaitu penambahan bagi data tidak konsisten. Kalau 2 tahun, dia gerak satu je. Dia nak konsisten macam mana kan? Dia naik atau turun? Sahaja. Kalau dia ada banyak tahun, mungkin dia ada naik-naik turun, turun-turun naik. So, itu akan jadi tidak konsisten. Pilihan jawapan yang pertama, jumlah keseluruhan meningkat secara berterusan, menurun secara berterusan dan juga tidak konsisten. Kalau 2 tahun tadi, saya akan patah balik. Istilahnya hanyalah meningkat menurun. Tetapi untuk yang ada banyak tahun, digalakkan pelajar untuk menulis meningkat secara berterusan sebab dia ada peningkatan yang banyak. Kalau tadi ada satu sahaja. Tapi, kalau pelajar nak tulis meningkat, menurun, boleh tak cikgu? Saya rasa boleh je, tak ada masalah. Yang penting awak tahulah. Cara yang paling cantik, awak tulislah meningkat secara berterusan. Saya terangkan dahulu cara untuk menulis contoh jawapan bagi nombor bulat. Dia ada 2 jenis nombor tau. Satu nombor bulat, contohnya 234 juta ringgit ataupun nombor perpuluhan. 234.3 apa-apalah dia punya unit kan. So, cara jawapan dia tak sama dengan nombor satu lagi. Nombor satu lagi ialah nombor peratus. Contoh, KDNK. KDNK, IHP, dia dalam bentuk persen. 4.3%. Persen tu, cara jawapan dia tak sama dengan nombor-nombor bulat ni atau nombor perpuluhan. Alright. Yang pertama, seperti biasa, ayat idea, awak mesti ada ITA. ITA ni apa? I, idea. I, issue. T, tempo. A, analysis. Saya akan terangkan nanti bila pergi kepada contoh jawapan. Okay? Huraian. Huraian dia ada 2. Satu huraian untuk data. Kita gunakan ITA tambah dengan data. 2009 berapa data dia? 2010 berapa data dia? Okey? Dan peningkatan atau penurunan sebanyak berapa bersamaan dengan berapa persen. Okey? So nantilah ini saya akan tunjukkan. Semuanya nak tunjukkan ayat idea 1 markah, huraian 1 markah, huraian 2 1 markah. Untuk ayat idea bagi ITA ini, kalau yang meningkat itu ada banyak negara, awak kena, kalau ada 4 contohnya, awak kena letak keempat-empat negara dalam ayat idea. Sekiranya satu negara awak tertinggal, bermaksud ayat idea awak akan terus jadi salah. Okey, salah terus. Bagi huraian pula, kita akan pilih salah satu negara saja untuk dihuraikan. Bukanlah semua negara perlu dihuraikan. Bagi saya, pilih negara atau mana-mana data yang mempunyai nombor yang agak pendek. Macam contoh 345 je. Bukannya 345, 678. So, dia banyak nombor. Pilihlah nombor-nombor yang agak kecil sedikit lah. Sebab pengiraan tu
akan ada mudah sikit. Macam tu, okey? Apa yang ingin ditunjukkan ialah dari segi pemarkahan dia. Ayat idea awak betul, 1 markah. Huraian 1 betul, huraian 2 pun betul, so dapatlah markah 3. Tetapi, tengok nombor 2. Ayat idea betul cikgu. Tapi ayat huraian pertama ni, huraian pertama tu dah salah. Bila salah di atas, walaupun betul huraian yang kedua, dia akan dapat 0 markah. Awak hanya dapat markah untuk ayat idea sahaja. Contoh yang kedua. Idea awak betul. Huraian pertama awak betul. Semua betul. Termasuk unit. Unit jangan salah. Kalau unit salah, dia akan matikan terus ayat tersebut. Tetapi cikgu, huraian kedua saya salah sebab saya salah letak nombor dia. Sepatutnya sekian-sekian tapi saya letak sekian-sekian. Jadi, dia akan jadi kedua-dua huraian tersebut akan jadi salah. Cara yang ketiga, yang ini semua salah. So, 0/3. Format penulisan jawapan bagi nombor peratusan. Yang ini khas untuk KDNK, indeks harga pengguna, kadar pengangguran, kadar apa lagi. Yang ini lebih kepada ekonomi lah. So, nombor-nombor ini dia ada persen. Bila ada persen, dia hanya ada huraian data bagi data mutlak sahaja iaitu ITA tambah dengan data. Dia tiada peratus perubahan tadi ataupun peningkatan sebanyak itu tak ada tau. Dia terus dapat 2 markah. So, permarkahan untuk nombor peratusan dan juga nombor bulat atau nombor perpuluhan itu tidak sama cara jawab. Kita akan lihat nanti contoh-contoh soalan tersebut. Macam mana nak cari ITA? Okey, ITA ini awak boleh cari dalam jadual berserta dengan tajuk jadual tersebut. Okey. Yang pertama iaitu isu. Isu biasanya akan berada selepas, ini kalau SEM 2, ini ialah tempat. Selepas tempat atau titik bertindih akan keluar isu. Okey. Awak nak sand dari mana ke mana? Tengok kepada soalan tersebut. Kalau contoh di sini, saya akan copy dari import bahan makanan. Itu isu dia. Yang kedua iaitu idea. Idea biasanya akan berada, ni jadual, dia akan berada tegak macam ni. Maksudnya tegak lah. Jangan ambil ni salah. Ni yang tegak ni. Daging sampai ke sini. Ini ialah kawasan idea. Kalau ada negara, New Zealand, ASEAN, Belgium dan sebagainya. So, itu ialah idea. So, itu kedudukan idea. Untuk tempoh. Tempoh senang. Awak lihat di sini. Yang ini dia guna bulan. So, April sampai Julai. Kadang dia tulis sini tahun. Iaitu 2011, 10, 11, 12, 13 dan sebagainya. So, itu tempoh. Tempoh sangat senang untuk dilihat. Ataupun awak lihat di sini sahaja pun boleh. Tak ada masalah. Dan analisis. A ialah analisis sama ada. Okey, dia ada banyak bulan, bermaksud dia ada 4 pilihan jawapan, iaitu jumlah yang pertama. Seterusnya, meningkat, menurun, tidak konsisten. Itu adalah analisis dia. Kita akan lihat dahulu contoh jawapan bagi nombor bulat. Dalam jadual, kebiasaannya pelajar akan buat dahulu analisis bagi setiap item ini. Ini adalah idea dia. Okey, termasuk jumlah. Jumlah juga adalah idea. Kita akan analisis dahulu, naik turun, bla 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 kan. Okey, contoh macam daging tidak konsisten. Warna hijau ini meningkat, tidak konsisten, menurun. Manakala jumlah adalah tidak konsisten. Saya hanya akan tunjukkan satu jawapan sahaja, iaitu jawapan yang paling senang ialah meningkat secara berterusan. Saya akan ajak awak secara perlahan-lahan di mana meningkat secara berterusan import bahan makanan ialah isu. Sekarang kita akan analisis dia punya ITA. Bagi hasil tenusu dan telur burung ialah idea. Okey, ini yang berada di tegak tadi tu, yang dalam jadual yang tegak tu. Menunjukkan peningkatan secara berterusan adalah A, analisis. Dari bulan April 2013 hingga bulan Julai 2013 adalah T, iaitu tempoh. Pastikan ayat idea awak wajib ada ITA. Cukup ITA bermaksud betul lah ayat idea. Untuk ayat idea, sekiranya awak nak buat ITA, persoalan dia, adakah kita perlu ikut ITA? Tak perlu. Maksudnya awak nak letak tahun dekat depan, idea dekat belakang, analisis dekat tengah, suka hati kau.
Boleh, tak ada masalah. Asalkan ayat idea itu wajib ada ita. Struktur ayat awak terpulang pada awak. Seterusnya, untuk huraian. Ini ialah huraian yang pertama, iaitu ita bergabung dengan data. Okey? Sebagai contoh, suka saya ingatkan di sini, bila masuk kepada huraian, kita mulakan ayat tersebut dengan sebagai contoh, koma, import, hasil, tenusu dan bla 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 bla. Pada bulan April, berapa jumlah dia? Meningkat kepada. Ini ialah A, analysis. So, 336 itu ialah dia punya data bagi tahun atau bulan Julai 2013. Huraian 1. Pastikan betul. Ada RM, ada juta. Kalau awak buat RM sahaja, juta awak hilang, bermaksud ayat huraian pertama salah. Masuk kepada huraian kedua, akan jadi salah terus sebab unit awak salah. Huraian yang kedua, peningkatan sebanyak berapa juta? Macam mana nak cari peningkatan ini? Senang saja. 336 tolak 224. Atau persamaan 50%. Macam mana pula nak cari 50%? Ingat lagi tak SEM 2? Kita ada perubahan kan? Dia ada formula Tito. Tahun semasa tolak tahun sebelum bagi tahun sebelum, darablah dengan 100, awak akan dapat 50%. Bagi data meningkat dan juga menurun, pelajar boleh melangkaui tahun atau bulan, bermaksud dari bulan April awak terus lompat ke Julai. Tak payah cerita satu-satu. Itu khas untuk meningkat dan juga menurun. Menurun pula. Dari bulan April, teruslah pergi kepada Julai. Tak payahlah buat satu-satu. Yang akan buat satu-satu adalah data tidak konsisten sahaja. Kita akan lihat contoh jawapan tidak konsisten. Awak kena cerita 1 tahun, 1 tahun, 1 tahun atau ikut bulan. Jawapan bagi tidak konsisten untuk jumlah keseluruhan agak panjang. Bendanya sama saja, awak kena ada ita, data, ni data, okay, huraian data, lepas tu peningkatan sebanyak berapa atau bersamaan. Cara jawapan dia sama, cuma dia akan ada yang menurun, cerita pasal turun, yang meningkat, cerita pasal meningkat. Basic awak kena tahu. Jawapan basicnya ialah ita dan juga data dan peningkatan sebanyak berapa, bersamaan berapa. Yang nombor 2 ni penurunan sebanyak berapa dan juga berapa persen. So, itu adalah basic untuk jawab pola perubahan bagi nombor bulat atau nombor perpuluhan. Kita teruskan dengan nombor peratusan di mana data itu contohnya macam ini. Kalau nak tahu dia nombor persen ke ataupun tidak, kita akan lihat kepada unit. Unit dia ialah persen. Confirm dia nombor persen. Contoh macam ni kan. So, meningkat secara berterusan, yang lain semua tidak konsisten. Okey, bila dia meningkat, jawapan dia agak pendek. Kalau peratus atau nombor peratusan ni. Macam biasa, ayat idea mesti ada ita. Ita sahaja tanpa data. Huraian pertama sahaja. Dia tak ada huraian kedua. Iaitu data itu berapa tahun 2013, meningkat atau menurun pada tahun seterusnya. Macam tu je. Dia tak ada peningkatan sebanyak berapa bersamaan dengan berapa persen. Itu sahaja yang membezakan dia dengan nombor bulat tadi. Ini contoh meningkat secara berterusan. Yang ini tidak konsisten. So, dia pendek je. Dia tak banyak pun cerita dia. So, nak kata nombor peratusan ni, jawapan dia agak simple. Sangat simple berbanding dengan nombor bulat atau nombor perpuluhan. Sekian sahaja untuk video kali ini. Nanti kita akan jumpa pula untuk pola perbandingan. Sekian, terima kasih.